Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu panas. Apabila hari ini kita lihat di media, yaitu SPRM membeku akaun Bank Bersatu. Yang mana semalam juga Bersatu telah pun mencabar DAP dan PKR untuk mendedahkan akaun mereka. Dan hari ini mereka pula telah pun dibekukan akaun oleh SPRM. Dan apa yang kita lihat daripada kenyataan media yang ada hari ini, dan sumber yang mengatakan bahawa bagaimana sumber SPRM enggan dikenali berkata, pembekuan dibuat bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Sumber itu berkata, sumbangan itu disaki berjumlah sekitar 230 juta. Tambah sumber berkenaan juga, baki dalam akaun Bank Bersatu ketika ini adalah sekitar RM40 juta. Jadi apa yang kita lihat sebelum ini, apabila kita lihat Bersatu itu baru setahun jagung, tetapi begitu mewah sekali mereka berkempen waktu PRU ke-15. Dan hari ini, kalau kita didedahkan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM seperti ini, yang mana sekitar 230 juta dan berbaki 40 juta, maka ini adalah satu perkara yang betul. Kalau kita lihat ya, Parti Bersatu sewaktu berkempen dahulu, kita lihat mereka begitu mewah. Ini bukan kos yang menelan belanja 10 ataupun 20 juta. Dan masih ada lagi dalam akaun bank 40 juta. Bermaksud betapa kayanya Parti Bersatu ini. Jadi isunya juga, dari mana Bersatu ini dapat duit. Ini yang disiasat oleh SPRM, yang mana akaun ini dibekukan. Dan jika Bersatu didapati bersalah dalam isu ini, maka kita tahu bahawa parti ini boleh dibubarkan kerana salah guna. Dan kita tahu melibatkan duit-duit yang mungkin rasuah, duit-duit yang melibatkan projek tender yang telah mereka luluskan sewaktu pandemik COVID, maka boleh dibubarkan Parti Bersatu ini. Dan ini adalah satu yang tidak baik kepada negara kita ini. Kerana kamu berpolitik dengan bermain dengan duit seperti ini. Duit itu adalah duit rakyat, yang mana sepatutnya membangunkan untuk kesemewahan rakyat, kesejahteraan rakyat, tetapi digunakan oleh parti-parti politik daripada bajet yang ada, daripada peruntukan yang ada, demi untuk memenuhi tembolok mereka sendiri, demi memenuhi keinginan mereka untuk memegang jawatan, untuk menjadi menteri, untuk memegang kerajaan. Inilah yang kita lihat hari ini. Sebelum ini kita dengar pemimpin Bersatu bukan main lagi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mengumumkan Nurul Izzah untuk menjadi penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Mereka begitu lantang sekali mengkritik. Kita lihat Parti Bersatu dalam akaun mereka saja ada 40 juta. Jadi bayangkan kalau setiap dulu sewaktu bertanding Bersatu bagi setiap satu orang itu 1 juta. Itulah sebabnya kemungkinan besar mereka boleh menderma ataupun kemenangan-kemenangan mereka dengan sogokkan duit. Kalau kita lihat PAS, kali ini PAS boleh menang selesa dengan banyak disebabkan oleh begitu banyak duit yang ada pada pemimpin-pemimpin PAS sehingga kan tertularnya video-videonya. Jadi dari mana mereka dapat duit? Saya percaya akaun PAS juga harus disiasat oleh SPRM agar kita dapat tahu dari mana pula PAS dapat duit. Jika betul daripada sumber yang disaki, iaitu kontraktor yang mendapat berbagai projek daripada parti itu semasa jadi kerajaan, maka saya harap kerajaan ROS boleh bubarkan Parti Bersatu ini biar padan muka ada orang. Jadi sebelum ini kritikan mereka, kita tengok mereka boleh menguasai media-media sosial, yang mana kita juga dapat mendengar bahawa mereka jadi walaonnya dibayar dengan setiap berapa view yang mereka dapat. Jadi ini adalah satu yang pada saya permainan politik yang sangat kotor dan jijik yang dimainkan oleh Parti Bersatu. Dan kalau betul perkara ini berlaku, memang kita perlu heret mereka-mereka yang terlibat. Ini akan melibatkan bekas Perdana Menteri yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana beliaulah yang menerajui negara waktu itu. Dan kita lihat hari ini, jika betul 230 juta masuk dalam akaun Bersatu, Bersatu memang satu parti yang paling kaya di negara ini, yang baru ditubuhkan. Tetapi mendapat orang kata dermalah, sedekahlah daripada luar. Ini adalah satu yang sangat pelik. Hari ini Bersatu cubalah berbunyi untuk menjawab isu ini. Isu yang ada 40 juta dalam akaun ni,
Saya harap pimpinan-pimpinan muda bersatu yang begitu lantang, yang sebelum-sebelum ini mengkritik kerajaan yang ada, coba tolong jawab di media sosial dengan jelas supaya rakyat faham. Ini apabila isu Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan, bukan main cepat mereka menjawab, ataupun bukan main cepat mereka nak menceritakan tidak demokrasi lah, tidak apalah, semuanya adalah. Tetapi hari ini kalau kita lihat akaun yang telah pun dibuat pembekuan oleh SPRM ini amat mengejutkan kita, seluruh rakyat Malaysia. Jadi hari ini pimpinan bersatu harus jawab, harus tunjuk bukti yang kukuh, yang jelas. Tidak perlu nak cabar parti orang lain. Baru cabar semalam, hari ini dah dibekukan, juga tak ada manfaatnya. Kerana untuk apa? Semalam tunjuk bahawa seolah-olah telus, tapi hari ini dibekukan atas sebab kemungkinan ada dana 280 juta mengalir di situ. Dan apa yang saya baca daripada kenyataan media yang ada hari ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pembekuan tersebut, dan katanya akaun parti berkenaan dibekukan pihak berkuasa sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan dibuat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Di sini juga saya lihat kenyataan media ini, yaitu Azam enggan mengulas lebih lanjut. Pada awalnya pembekuan berkenaan dipercayai ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana rancangan kerajaan berjumlah RM92.5 bilion semasa pandemik COVID dan didakwa diselewengkan. So jika betul waktu pandemik COVID dana itu diselewengkan, saya rasa memang boleh terjadi, sebab sewaktu itu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan lockdown, dan disitulah waktunya semua projek dan tender ini tidak ada lagi open tender. Semuanya menjadi direct nego, dan semuanya juga melalui kuasa-kuasa yang ada pada darurat itu sendiri tadi. Inilah kesempatan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan orang-orang beliau mencari duit ataupun mencuri dana, yang mana kita lihat ini satu jumlah yang betul, yang sangat besar. Jadi saya harap parti seperti UMNO yang hebat begitu lama, 60 tahun pun tidak sehebat Parti Bersatu, mempunyai duit banyak dalam akaun seperti ini. Kalau parti seperti PKA, parti PAS, memang bukan PAS, parti PKA, DAP dan Amanah memang tak ada duit. Kami adalah parti miskin, jadi tidak ada isu di situ. Kita lihat Bersatu yang baru semalam ditubuhkan, hari ini pun dah dibekukan akaun. Jelas di sini kita melihat bahawa ada sedikit yang menjanggalkan ataupun yang kita rasa pelik. Sepatutnya parti yang baru ditubuhkan ini tidaklah kaya mana, tapi ini parti yang baru ditubuhkan, gila punya kaya seperti ini, ada lagi dalam 40 juta. So, kawan di luar, rakyat di luar, fikir-fikirkan. Macam mana Bersatu ada duit 40 juta lagi balance. So, semasa pilihan raya yang lalu, mereka berkempen berapa puluh juta lagi yang mereka telah gunakan. Kita fikir sendirilah. Itu adalah menunjukkan bahawa ada sedikit yang tidak kena. So, saya harap SPRM dapat menjalankan kerja dengan baik. Dan jika Parti Bersatu ini melanggar peraturan, melanggar apa yang patut diarahkan oleh ROS, maka bubarkan parti ini. Karena parti ini semuanya yang ada adalah pemimpin-pemimpin katak, pemimpin-pemimpin yang berpaling tadah dengan parti mereka, mereka-mereka yang dibuang daripada parti, itulah tempatnya. So mereka bersatu di situ. Itulah nama partinya Bersatu. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.